save sebelum habis kelas. Nanti saya terlupa save kan, habis tak ada rakaman. Ibu Marusa, Ibu Adibah, waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim ya alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Boyah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah ya. Hari ini hari Rabu bersamaan 7 April 2021, 24 Syaban 1442 Hijrah, tak lama lagi masuk Ramadan. Kita sambung pengajian kita Asas Nahwu Saraf daripada surah As-Sajdah ayat ke-19, sambungan bahagian kedua, iaitu bermula Jannatul Ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun ya, insyaallah. Jannatu al-Ma'wa. Ibu ya, Jannatu. Jannatu itu isim ke fi'il ke huruf? Ibu ya. Kalimah jannat isim ke fi'il ke huruf? Okey. Jawapannya isim. Betul, jawapannya isim. Tapi apa tanda dia isim, Ibu ya? Ibu yang kata dia isim, apa tanda, apa alamat Jannatu tu isim? Ta marbutah. Itu tak ada ta marbutah pun. Betul Ibu Marusah. Okay, Ibu Wasimah kata ta marbutah betul, ketika mana dia mufrad ada ta marbutah. Jannat tu itu dia jamak kan, tak nampak pun ta marbutah. Okay. Tapi kira Ibu Wasimah punya jawapan, ta marbutah tu boleh terima lah ketika mana dia mufrad. Kita buka balik, dia tu jadi mufrad. Nah, maka nampaklah ta marbutah. Lebih tepat macam jawapan Ibu Marusah, Ibu Sa'idah, dia mudhaf. Ibu Ayah, mudhaf mesti isim. Mudhaf maksudnya perkataan yang kita nak sandarkan itu dia mesti isim. Kan? Jadi jannat dia isim ya, kerana dia mudhaf. Alamatnya dia mudhaf. Okey Ibu Ayah. Dia isim, alamat isimnya adalah mudhaf. Dia isim tu mufrad ke musanna ke jamak? Tadi saya dah sebut dia jamak. Okey, jamak apa namanya Ibu Ayah? Jannat, apa nama jamaknya? Jamak muannas salim. Betul Ibu Khairiyah, Ibu Maslinah, betul ya. Jamak muannas salim. Ibu Ayah, kalimah jannat ataupun mufradnya jannah daripada 3 huruf, iaitu jim, nun, nun kan? Sekejap ya. Jim, nun, nun. Ni saya live guna laptop tau Ibu Ayah. Laptop ni mudah sikit pasal laptop ni dia tahan sikit bateri dia. Kalau guna handset tak dapat nak ni. Okay, jim, nun, nun. Jannah, jannat jamaknya daripada jim, nun, nun. Ibu Ayah, kita buka sekejap. Daripada huruf jim, nun, nun, apa contoh
perkataan lain yang ibu ayah boleh jumpa ataupun biasa dengar daripada jim, nun. Apa yang biasa ibu ayah jumpa? Daripada jim, nun. Jin, betul. Jin, bagus Ibu Marusa. Jin. Okey. Jim, nun, sabdu. Jin, betul. Masya Allah. Lagi? Selain jin, janin. Betul Ibu Khariah. Jin, janin. Okey. Sekarang ni antara jannah, antara jin, antara janin. Ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa persamaan yang ibu ayah nampak antara tiga-tiga ni? Dari satu sudut, apa persamaan? Ni kita bukan nahu ni buka luas sikit dari segi bahasa. Dari segi luah bahasa Arab ni. Antara janin, ghaib, betul Ibu Khariah. Kita benda tu perkara yang ghaib. Janin, kita tak nampak janin. Kecuali kalau kita kena bedah lah perutnya, buka perutnya. Potong perutnya nampaklah janin tu. Tapi kalau janin tu, kita tak nampak dalam perut kan. Nampak jin. Jin tak nampak. Nampak syurga. Syurga pun tak nampak. Jadi antara persamaan antara jim nun ni biasanya ada makna benda tu kita tak nampak. Biasanya ada makna macam tu lah. Okey, jelas ibu ayah ya? Macam tu insya-Allah. Jannat dia jamak muannas salim. Okey, ibu ayah. Kenapa kita baca jannat tu? Kan jamak muannas salim, rafa' dengan dhammah, nasab jar dengan kasrah. Kalau kita katakan dia mudhaf, memang dia mudhaf. Jannatu mudhaf, al-ma'wa mudhaf ilaih. Soalan saya, kenapa jannatu? Kenapa dibaca dengan rafa'? Kenapa tak dibaca jannati, nasab ataupun jar? Kenapa dibaca dengan rafa' ibu ayah? Jawapannya, kerana betul Ibu Sa'idah. Dia mubtada. Okey, ibu ayah. Kita ulang balik semalam. Amma tu, daripada awal ayat, amma tu apa kita panggil ibu ayah? Amma tu? Bukan semalam, kemarin. Amma tu apa yang saya sebut pada ibu ayah? Dia sebagai apa? Syartiyah, betul. Syartiyah. Bila syarat, dia ada syarat dan khobar dia. Syarat dan jawab dia. Syarat dan jawab dia. Jawab dia bermula dari mana jawabnya ibu ayah? Okey. Jawabnya bermula dari mana? Dari mana bermula jawabnya tu? Daripada fa, betul. Daripada huruf fa tu. Fa tu kita panggil fa jawabiyah. Fa bermula jawab tu lah. Fa tu jawabiyah. Jawab kepada amma tu. Okey. Bermakna selepas fa tu ayat baru. Selepas fa tu ayat baru. Sekarang ni bu ayah, ayatnya kalau tak ada fa tu lah. Lahum jannatul ma'wa nuzula. Okey. Kalau saya kata ayat ni jannatul ma'wa nuzulan lahum, contohlah. Jannatul ma'wa nuzulan lahum. Lahum tu duduk belakang. Ya. Kita bayangkan jannatul ma'wa nuzulan lahum. Syurga al-ma'wa adalah syurga okey. Macam ni. Jannatul ma'wa lahum. Sorry, nuzulan tu kemudian. Jannatul ma'wa lahum. Syurga al-ma'wa itu adalah untuk mereka. Kalau saya kata syurga al-ma'wa adalah untuk mereka. Mereka tu orang-orang yang beriman dan beramal soleh lah. Saya kata syurga al-ma'wa adalah untuk mereka. Ayat ni boleh faham ke tak boleh faham? Bila saya berhenti boleh faham tak? Ni saya tanya mudahnya, boleh faham ke tak boleh faham? Jangan ibu fikir lain pula. Boleh faham kan? Boleh faham. Maksudnya bila saya berhenti cakap tu boleh faham. Oh, syurga al-ma'wa adalah untuk orang beriman beramal soleh. Okey. Tapi kalau saya kata untuk orang beriman dan beramal soleh, itu dapat syurga ma'wa. Untuk orang beriman dan beramal soleh, syurga ma'wa. Ibu ayah,
apabila kita kedepankan, asalnya syurga al-ma'wa adalah untuk orang beriman dan beramal soleh, tu ayatnya. Tapi kalau kita tukar, terbalikkan, untuk orang beriman dan beramal soleh lah syurga ma'wa tu, maknanya akan jadi macam mana? Akan jadi lebih khusus ke ataupun akan jadi sama macam tadi? Okey. Ibu Marusa nampak tegas, Ibu Khariah nampak sama, Ibu Asimah kata lebih khusus. Okey Ibu Ayah, dia macam ni. Dia apabila khobar yang dia sepatutnya duduk belakang. Huruf jar ni, lahum tu jar majrur. Sepatutnya duduk belakang sebagai khobar. Susunannya mubtada baru khobar. Tapi sekarang ni khobar datang dulu ke mubtada datang dulu dalam ayat ni? Khobar datang dulu ke mubtada datang dulu dalam ayat ni? Khobar yang disebutkan dulu, kita panggil khobar muqaddam. Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Muqaddam maksudnya yang didahulukan. Muakhar yang dikemudiankan. Sepatutnya mubtada baru khobar. Bila mubtada khobar tak payah sebut mubtada muqaddam. Khobar muakhar tak payah. Memang mubtada depan, khobar belakang. Tapi dalam kes ni, dalam konteks ini, khobar tu dimuqaddamkan, ditakdimkan. Dibawa ke depan, dipanggil muqaddam. Mubtada yang asalnya di depan, disebut selepas khobar yang muqaddam tadi, dipanggil mubtada muakhar. Mesti ada sebab. Kenapa dibuat macam tu? Jawapannya adalah untuk pengkhususan. Macam ibu-ibu sebut tadi. Pengkhususan. Bagus. Arab sebut takhsis. Ta, kha, sad, ya, sad. Takhsis. Untuk memberi makna takhsis. Pengkhususan. Contohlah Ibu Ayah. Okay. Contohnya. Tak nampak contoh lah. Contoh tak nampak pula. Tapi itulah dia kaedahnya. Jadi disebutkan khobar dulu, baru mubtada. Dia dipanggil khobar muqaddam, mubtada muakhar. Maksudnya apa? Maksudnya dari sisi takhsis ni, hanya atau khusus untuk orang beriman dan beramal soleh, Allah bagi syurga al-ma'wa nama dia. Khusus orang beriman beramal soleh. Maksudnya kalau tak beriman, tak beramal soleh, dapat tak Ibu Ayah? Kalau tak beriman, kalau tak beramal soleh, dapat tak syurga ma'wa? Tak dapat. Tak dapat. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan. Maksudnya, khusus. Bila kita baca dan kita faham kaedah ni, muqaddam muakhar ni, kita nampak, oh, maksudnya kalau aku tak beriman pada Allah, jangan haraplah. Macam tu. Ibu Ayah ya. Dan bila sebut pasal muqaddam, sekarang ni Ibu Ayah dah nampak tak kenapa dipanggil muqaddam yang kita belajar kecil-kecil tu? Ibu Ayah mesti Iqra' tak ada lagi masa tu kan, belajar muqaddam kan. Alif bata kan, alif datik a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u kan. Kan. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa dipanggil muqaddam? Kenapa Ibu Ayah dipanggil muqaddam? Kenapa ulama' kita, ulama' Melayu susun dan dipanggil muqaddam? Betul. Depan dulu, maksudnya yang didepankan, yang didahulukan. Betul. Yang dipelajari dulu. Sebelum kamu nak masuk baca Quran, bacalah ni dulu. Muqaddam. Bagus dah, Masya Allah. Baik muqaddam. Sebenarnya Iqra' 1 sampai 6 itu pun muqaddam. Kalau sekarang ni, Ibu Ayah, sekarang ni, zaman sekarang orang belajar ikut kaedah teknik Baghdadi ke, Iqra' ke, itu muqaddam lah tu. Pelajaran yang muqaddam. Pelajaran yang didahulukan. Macam tu. InsyaAllah. Bila cakap pasal muqaddam ni, didahulukan ini, Ibu Ayah, saya ada bercita-cita bulan puasa nanti, antara saya nak sibukkan masa kita untuk kelas Quran, apa-apa libatkan Quran, saya nak sibukkan masa kita, masa saya, kan. Di samping kita buat kelas, ibu-ibu mungkin ada tadarus kat masjid ke apa ke, tak kisahlah. Mungkin ada siapa, bukan ibu-ibu boleh, tapi orang-orang lain yang malu nak belajar, tak pandai baca Quran, nak belajar, insya-Allah bulan puasa saya akan buat.
akan buat kelas-kelas macam tu insya-Allah. Dan kita akan buat tadarus online pun kita buat juga insya-Allah. Ya, doa ibu ayah ya. Saya nak sibukkan masa saya dengan Quran. Kalau boleh ibu ayah, bulan puasa ni saya target kita khatam sehari 2 juzuk. Saya akan buat satu grup untuk khatam Quran, tak ada sembang apa. Grup tu update khatam Quran saja. Setiap hari 2 juzuk, baca 2 juzuk dah khatam, kita akan update. Alhamdulillah dah khatam 2 juzuk. Sampai 15 Ramadan dah khatam sekali. Sampai 30 Ramadan khatam 2 kali Quran insya-Allah. Kita sibuk baca Quran aja. Boleh tak? Kalau nak, siapa nak nanti boleh join insya-Allah. Ibu Marusah dah cop dah tu hari tu. Awal-awal lagi. Kali ni saya akan buka untuk ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya saja. Untuk khatam tu. Siapa yang tak belajar bahasa Arab dengan saya, saya kurang sikit. Saya nak lebih pada yang belajar bahasa Arab dan kita baca Quran sama-sama insya-Allah ibu ayah ya. Habis. Jadi jannah tu mudhaf. Ibu ayah lagi apa tanda dia mudhaf? Apa tanda jannah tu mudhaf? Apa tanda dia? Mudhaf majrur bukan tanda dia mudhaf Ibu Maimunah. Cuba ibu-ibu jawab lain. Tapi cubaan Ibu Maimunah bagus tapi bukan itu jawapannya. Betul. Pak Cik Wahab, tak ada tanwin dan alif lam. Bagus. Tak ada tanwin, tak ada alif lam. Lagi tepat Ibu Saedah sebut tak ada tanwin sekali. Tak ada tanwin, tak ada alif lam. Betul Ibu Marusah ya. Jadi mudhaf dia tak boleh ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Maka jannat tak ada pun tanwin, tak ada pun alif lam, maka dia mudhaf. Betul, masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi jannat tu kenapa dia rafa'? Kerana dia adalah mubtada muakhkhar. Mubtada yang dibelakangkan. Okey. Siapa yang baru tahu ada mubtada muakhkhar khabar muqaddam? Komen baru. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Saya rasa separuh ulang kaji, separuh baru mungkin. Ibu Maimunah baru, Ibu Marusah ulang kaji. Yang lain baru, semua baru. Okey. Lagi? Saya nak tengok. Ibu Siti Jemarah ulang kaji. Masya Allah, ibu bagus ya. Ibu-ibu yang lain baru. Ibu Asimah ulang kaji. Oh, tadi hilang suara saya. Masya Allah. Ibu Maslina ulang kaji. Okey, alhamdulillah lah ya. Ada ulang kaji, ada yang baru. Okey, yang baru ni insya-Allah akan datang jadi ulang kaji lah ibu ayah ya. Alhamdulillah. Okey. Ni dah mula naik matahari ni. Tengok pula pada, saya pernah sebut betul. Tengok pula pada al-ma'wa. Al-ma'wa. Okey ibu ayah. Al-ma'wa ni jenis isim yang kita belum sebut lagi, belajar lagi. Okey, ibu ayah al-ma'wa sekarang ni dia sebagai apa? Kalau tadi jannatu mudhaf, maka al-ma'wa jadi apa? Ibu ayah, al-ma'wa jadi apa? Betul, mudhaf ilaih. Mestilah mudhaf ilaih kan? Takkan mudhaf ilaih jarak pula, mesti mudhaf ilaih sebelah mudhaf. Mestilah dia mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih i'rabnya apa ibu ayah? Apa i'rab mudhaf ilaih? Jar. Jar. Okey, sekarang ni al-ma'wa jar dengan apa? Al-ma'wa jar dengan apa ni? Kasrah ke? Biasa jar dengan kasrah. Dia isim mufrad ni. Al-ma'wa isim mufrad jar dengan kasrah. Mana kasrahnya? Okey. Siapa yang baru belajar pasal isim yang macam ni? Komen saya. Komen baru. Dan siapa yang dah pernah belajar pasal isim yang macam ni? Al-ma'wa. Salwa Musa. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Baru ya? Okey, baru ke? Kalau majoriti baru, ibu ayah. Tak apa ibu. Kalau baru, okey, ibu dengar sini ya. Dia rafa' dengan dhammah. Rafa' dia dengan dhammah. Rafa' dengan dhammah, tapi kita panggil dhammah muqaddarah, dhammah yang tak nampak.
dhammah muqaddarah. Macam ni je muqaddarah, tulis. Tu dia. Muqaddarah maksudnya yang tak nampak, yang tersembunyi. Bagus Ibu Maslina, masya-Allah. Dhammah muqaddarah betul. Muqaddarah maksudnya yang tersembunyi. Nasab dengan apa? Fathah muqaddarah. Jar dengan apa? Kasrah muqaddarah. Nampak semuanya muqaddarah. Ibu sebut betul-betul. Muqaddarah. Bukan menteka darah. Bunyi lebih kurang ya. Ibu ayah gurau ya. Muqaddarah. Muqaddarah. Ibu Maslina gelak. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, al-ma'wa kita sebut dia majrur kerana dia mudhaf ilaih dan alamat jarnya adalah kasrah muqaddarah. Okey, siapa tahu apa nama isim jenis ni? Apa nama isim jenis ni? Okey, tak apa. Kalau ibu-ibu ayah nak tahu, tengok dari segi tajwid. Dari segi tajwid belakang tu apa nama alif tu? Dari segi tajwid. Alif maksur, isim maksur. Alif tu nama apa ibu? Alif maksurah, betul. Nama alif tu alif maqsurah. Alif maqsurah dalam Arab mim, qaf, sad, waw, ra, ta marbutah, maqsurah. Okey ibu ayah. Alif maqsurah, sebutkan saya 3 huruf asal pada kata maqsurah itu. Kalimah maqsurah apakah 3 huruf asalnya? Betul ke Ibu Asimah? Tengok betul-betul. Sin, ra, ta marbutah tak tepat. Ibu Maslina qaf, sa, ra. Ibu Marusa ain, wawiyah. Mana datang huruf ain Ibu Marusah? Tak ada ain, tak ada ya tu. Qaf, sad, ra. Qaf, sad, ra. Ibu ayah dia beliau qaf. Daripada qaf, sad, ra, kita jumpa perkataan qasar. Qasar ni maksudnya apa? Qasar, sembahyang qasar. Apa maksud qasar? Pendek. Bermakna ibu ayah, alif maksurah ni adalah alif yang kita baca pendek 2 harakat tu. Kalau tajwid alif maksurah ni kita baca 2 harakat. Apa lawan dia? Alif maksurah lawannya alif apa ibu ayah? Alif maksurah lawannya alif apa nama dia? Alif tawilah. Okey, alif tawilah, tapi yang lebih kita biasa guna alif apa ibu ayah? Yang biasa kita sebut. Ni dia alif dia. Nampak tak saya tulis tu? Nampak tak dia punya mat panjang tu kan? Beralun tu kan, atas itu ada mat beralun, itu dipanggil alif mamdu. Ya. Alif mamdudah. Betul Ibu Maslina, bagus. Alif mamdudah. Alif yang dipanjangkan. Alif yang ada alif atas tu mamdudah yang panjang. Yang kita jumpa dalam tajwid akan jadi mad jaiz munfasil ataupun mad wajib muttasil tu. Yang pada mad wajib muttasil, biasanya pada mad wajib muttasil. Pada mad wajib muttasil. Contohnya Zahra, Hamra, Zarqa, macam tu. Ya. Dhiya, macam tu. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni ibu ayah tengok pada al-ma'wa. Okey, apa nama isim tu ibu? Ibu ayah apa nama isim? Isim apa tu? Al-ma'wa tadi isim maqsur. Betul. Isim mim qaf sad waw ra. Isim maqsur. Ya, isim maqsur. Timbul soalan, Ustaz, maksur ke maksurah? Kejap maqsur, kejap maqsurah. Mana satu pening kepala ni?
Tadi alif maksurah. Isim maksur. Ibu Masrina maksur ada waw. Mim, qaf, sad, waw, ra. Maksur begitu. Ha. Mana satu ni? Maksur ke maksurah? Okey Ibu Ayah. Kalau kita sebut isim maksur. Isim yang ada alif maksur dipanggil isim maksur. Alif tu dipanggil alif maksurah. Kenapa dipanggil alif maksurah? Ibu Ayah. Kenapa kalau alif kita sebut alif maksurah tu kenapa? Limaza? Why? Ada tak saya sebut mengenai huruf? Semua huruf bukan pasal dia pendek Kak Nisa, bukan pasal tu. Bukan pasal pendek, tapi saya sebut semua huruf dikira muannas. Alif, ba, ta, sa, huruf jar ke, huruf ataf ke, huruf-huruf ini huruf adalah muannas. Maka kita panggil alif maksur ke alif maksurah? Alif itu huruf. Maka alif maqsurah. Kita tak panggil alif maksur. Panggil alif maqsurah. Gitu. Boleh nampak tak beza dia? Boleh faham Ibu Ayah ya? Kalau isim maqsur. Alif maqsurah. Okey. Apa poin saya kata? Semua huruf adalah muannas. Semua huruf dikira ataupun semua huruf adalah muannas ya. Macam tu. Okey, jadi al-ma'wa isim maqsur. I'rabnya jar. Kenapa dia majrur? Kerana dia mudhaf ilaih. Alamat jarnya apa? Alamat jarnya adalah apa alamat jarnya Ibu? Kasrah muqaddarah. Okey. Saya nak tanya lagi. Siapa yang hari ni baru tahu, baru dengar isim maqsur? Komen baru. Yang dah pernah dengar, komen ulang kaji. Isim maqsur. Okey, masya-Allah, tabarakallah Ibu Ayah ya. Ibu Marusa ulang. Ibu Marusa ni sebelum belajar dengan nanti lepas ni Ibu Marusa boleh mesej saya. Saya nak tahu Ibu Marusa belajar kat mana sebelum ni. Bahasa Arab ada. Jangan jawab sekarang, jawab nanti lepas kelas insya-Allah. Ibu Masrina belajar kat Masjid Shah Alam, pelajar terbaik Masjid Negeri Shah Alam. Alhamdulillah. Ibu Marusa belajar kat mana? Bagus, pasal Ibu Marusa banyak mantap pengetahuan tu. Alhamdulillah, banyak ulang kaji ya, masya-Allah. Okey, ibu-ibu lain yang baru tahniah, masya-Allah tabarakallah. Pastikan salin dan ingatlah insya-Allah ya. Nuzulan. Di sini nuzulan kita nak tengok kenapa dia baris atas. Kenapa tak baca nuzulun? Kenapa tak baca nuzulin? Kenapa baca nuzulan? Kenapa baca nuzulan insya-Allah. Okey, nuzulan. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, nuzulan ini kita panggil dia sebagai hal. Hal dia dalam nahwu di antara isim-isim yang nasab, dibaca nasab antaranya maf'ul bihi, maf'ul yang lain ya. Dan salah satunya adalah kita panggil sebagai hal. Dia bukan maf'ul, kita panggil dia hal. Dia bukan maf'ul tapi dia hal ya. Hal. Okey. Biasa hal ni kita boleh terjemahnya sebagai lah. Sebagai. Okey, sebagai. Betul tak terjemah sebagai? Nuzulan sebagai tempat tinggal. Ada tak terjemah sebagai situ? Dalam Quran terjemah Ibu Ayah ada tak? Nuzulan sebagai. Biasanya. Dia tak mesti ya. Biasanya kalau hal terjemahnya sebagai. Biasanya. Tapi tak semestinya. Contoh kalau saya kata Ja'a Zaidun Rakiban. Apa ni? Ja'a Zaidun Rakiban. Zaid telah datang dalam keadaan menaiki kenderaan. Itu dalam keadaan. Pasal hal kan keadaan kan. Tapi di sini terjemahnya sebagai. Okey. Jadi bila kita dah tahu dia adalah hal, maka terjemahnya sebagai. Sebagai tempat tinggal ya, macam itulah. Okey, habis dekat situ saja. Bima kanu ya'malun. Bima kanu ya'malun. Okey. Ba tu Ibu Ayah
Ba tu huruf jar kan? Ba tu huruf buka tingkap. Ba tu huruf jar. Ba tu huruf jar. Okey. Tapi boleh ba ni tak semestinya terjemah dengan. Ba ni ada banyak maksud. Dan di sini ba dengan makna sebab. Di sini ba dengan makna sebab. Okey, maka kalau ibu ayah nampak terjemah ibu, mungkin ada Quran terjemah kerana. Kerana ataupun dengan sebab. Apa terjemah ibu ayah? Bima? Ada tak kerana ke dengan sebab? Kerana. Nampak? Kerana. Terhadap apa yang pun boleh. Tapi itu macam bahasa tinggi. Dengan apa yang, bagi apa yang boleh. Tapi saya lagi suka kalau terjemah tu direct menunjukkan makna sebab. Kerana. Kerana. Okey? Kerana ma tu apa yang. Ma tu apa yang ibu ayah? Kenapa kita ni berhenti kat sini? Subhanallah. Kita halang jalan. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, bima, ba tu kita panggil ba sababiyah. Ba memberi makna sebab. Ba memberi makna sebab. Ma itu ma masdariyah. Ma masdariyah. Okey, dia panggil ma masdariyah. Dan dia nampak macam ma mausul pun ia juga. Macam ma mausul. Ma kanu ya'malun. Tapi di sini kata ma masdariyah nama dia. Okey, tak apalah. Ma masdariyah pun kita tak pernah belajar lagi. Jadi kita tak bincang sangat lah ya. Okey. Sekejap. Okey, betul. Dalam kitab beritahu, ma tu boleh kata ma masdariyah ataupun ma mausul. Ma masdar boleh, ma mausul pun boleh. Kitab beritahu boleh dua-dua. Ma masdariyah ataupun ma mausul. Saya lagi suka sebut ma mausul lah ibu ya. Ma mausul. Okey, ma mausuliyah. Itu ya. Saya pegang ma mausul lah ya. Ma mausul nama dia. Okey. Pasal apa terjemahnya mausul ni biasa terjemah apa yang. Okey, apa yang. Jadi ma tu ma mausul. Kanu ya'malun. Kanu ya'malun. Kita dah belajar ibu ayah. Kita ulang lagi sekali. Dah jumpa pada kanu ya'malun ayat 17. Sekarang pun jumpa lagi kanu ya'malun ayat 19. Ayat 14 kuntum ta'malun. Lebih kurang sama saja. Ibu ayah kesimpulannya apa nama fi'il? Digabungkan kanu fi'il naqisah, fi'il naqis madhi, fi'il madhi naqis dengan fi'il mudhari'. Digabungkan fi'il madhi naqis dengan fi'il mudhari' jadi apa? Saya dah cakap hari tu. Apa nama fi'il madhi ni? Dengan gabungan ini apa nama fi'il madhi ni ibu ayah? Istimrari. Bagus ibu Marusah. Istimrari. Apa makna istimrari ibu ayah? Cuba terjemahkan. Apa dia makna istimrari tu? Berterusan. Maksudnya masa yang madhi dulu sebelum ini fi'il itu bukan dibuat sekali-sekala tapi dibuat secara berterusan. Okey. Maksudnya bima kanu ya'malun kerana apa yang masa kat dunia dulu mereka berterusan kerjakan. Apa yang mereka kerjakan berterusan? Kita ulang balik ayat 19 terjemahnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka syurga al-ma'wa sebagai tempat tinggal kerana apa yang dulu mereka selalu kerjakan. Dulu kat dunia dulu selalu kerjakan. Jadi ibu ayah, saya azam sungguh-sungguh Ramadan kita kali ni tak tahu mungkin Ramadan yang terakhir kalau Allah panjangkan umur kita dapat sampai habis. Tapi tak tahulah Ramadan ini yang terakhir ataupun akan datang Ramadan lagi untuk kita. Ujian-ujian Allah Ta'ala ni dah macam-macam dah ni kat kita ni. Pelik-pelik dah dunia ni. Macam-macam. Kepelikan dah berlaku dekat dunia ni. Alamat-alamat yang Nabi cakap. Semua yang kecil-kecil tu dah nampak tinggal besar-besar saja. Jadi boya, kita nak Ramadan kali ni kita betul-betul. Bukan kita beribadah kerana Ramadan. Tak. Kita merebut peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni.
Jangan cakap kita ibadah untuk Ramadan, bukan. Ibadah untuk Allah Ta'ala. Kita hamba Allah beribadah untuk memperhambakan diri pada Allah. Tapi Allah bagi Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad ini. Ganjaran besar Allah bagi pada kita, kita rebut. Allah suka bila Allah bagi hadiah, kita rebut hadiah tu. Kita ambil sungguh-sungguh hadiah tu. Jadi boyang kita sungguh-sungguh Ramadan. Siapa tak dapat baca Quran 2 juzuk, boleh lebih, Masya Allah lagi bagus. Ya. Madrasah saya ngajar, saya akan ngajar balik madrasah tu, insyaAllah. Para pelajar saya, perempuan, yang dah khatam Quran, yang tunggu untuk syahadah. Syahadah ni mereka kena baca Quran sehari 2 hari, tanpa tengok Quran, tak boleh salah. Lebih daripada 10. Kalau salah aja ulang balik daripada awal. Mereka ini, nama madrasah tu, Madrasah Hadiqatun Nisa di Bangi Lama sana. Okey. Para pelajar mereka, malam pertama sampai 15 Ramadan, 1 hari 10 juzuk dalam tarawih. Khatam dalam tarawih 10 juzuk. 15 malam akhir, 15 juzuk. Khatam dalam tarawih saja. Berdiri tu 15 juzuk. Masya Allah, tabarakallah. Dilatih oleh guru mereka lah. Saya guru mengajar bahasa Arab saja sambilan. Jadi boleh tak? Boleh sebenarnya. Dengan syarat kita rasa nak sungguh-sungguh, rasa cintakan Quran. Ni kita, tujuan saya buat kelas-kelas ni untuk jadikan kita cinta baca Quran. Seronok baca Quran. Last saya nak tanya Ibu Ayah sebelum tutup kelas ni. Ibu Ayah sekarang rasa macam mana baca Quran? Adakah sama macam sebelum belajar bahasa Arab? Ataupun Ibu Ayah baca Quran sampai ke hari ini, Ibu Ayah rasa cinta nak baca Quran. Asyik nak baca Quran. Asyik nak tengok baca Quran, tengok terjemah. Baca Quran, tengok isim-isim dia, tengok kalimah-kalimah tu. Dah mula bermain di fikiran. Ini isim, ini mudhaf. Macam-macam sekian-sekian lah. Ini i'rabnya apa. Rasa tak macam tu Ibu Ayah sekarang ni? Kita rasa lebih seronok. Kita rasa cinta baca Quran. Bila kita dengar Quran, kita akan rasa, telinga kita ni akan rasa sensitif. Akan rasa sensitif. Bila buka Quran, TV, rancangan Quran, kan sekarang ni kan, macam-macam pengajian melibatkan Quran, Quran time, kita akan rasa lebih apa? Akan rasa lebih seronok, lebih menarik, lebih nak menghayati. Kan? Macam itulah kita akan rasa insya-Allah Ibu Ayah. Okey, setakat itu saja saya nak sambung perjalanan saya. Aqulu qawli hadza. Betul Ibu. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Namaste Ibu. Namaste tu apa? Apa khabar ke apa?